طيب أقول مرة ثانية أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى ورشتنا في هذه الليلة المباركة. معنا فضيلة الشيخ الأستاذ محمد فردوس بن هاد، هو كضيفنا أو ألو نعم، هل dengar. تسمعونني؟ سمعنا الحمد لله. طيب Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita pada malam ni Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Had sebagai selaku penceramah kita pada malam ini di bawah tajuk Inna wa Akhawatuha. Dan sebelum kita memulakan program kita ataupun warsyah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk makluman hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, program Warsyah ni adalah program mingguan yang kita susunkan semenjak 2 minggu yang lepas, dan pada malam ini adalah siri yang ketiga yang kita buat ataupun yang kita Ustaz Firdaus selaku orang kuat untuk Warsyah ni nak bimbing pelajar-pelajar yang terutamanya pelajar SPM, pelajar STAM untuk macam mana nak meningkatkan penguasaan kebolehan untuk mengarang insya' terutamanya dalam subjek LAM dan insya' dalam STAM. Untuk makluman semualah. Jadi ni minggu yang ketiga dan malam ni insya-Allah selepas minggu lepas kita dah buat warsyah berkaitan dengan jumlah al-mufidah, macam mana nak membina ayat yang mufidah, dan ayat yang mufidah tu perlu dikembangkan. Okey, perlu dikembangkan, dan proses pengembangan itu perlu kepada beberapa benda yang kita akan bincangkan pada malam ni, termasuklah inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Jadi bidun tatwilil kalam, tanpa memanjangkan kalam, fadilat al-ustaz Muhammad Firdaus bin Had liyuqaddima lana irdahu falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. شكرا لرئيس الجلسة فضيلة الأستاذ المحترم الأستاذ محمد رضوان بن إسحاق، المدرسون والمدرسات، وأخيرا لا أنسى الطلاب الذين معنا في هذه الليلة. وفي الحقيقة منذ 3 أسابيع الطلاب كانوا معنا في هذه الورشة الطيبة إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا به في الدارين آمين إن شاء الله، وخصوصا في امتحان SMA أو SPM أو STAM إن شاء الله. فأريد أن أقدم لكم في هذه الليلة موضوع استخدامات إن وأخواتها في الجمل. تطبيقات واستخدامات إن وأخواتها في الجمل مهمة جدا. Aplikasi dan penggunaan inna wa akhwatuha ni yang kita belajar dalam nahwu tu, sebenarnya penggunaan dia dalam insya' karangan tulisan ni amat penting. Istikhdamatuha daruriyatun li'annaha mawjudatun bikathrah fi kitabat al-arabiyyah. Wa qabla an nabda, sebelum kita mula, أخبركم بأننا في هذه الليلة إن شاء الله يكون معنا هدية واحدة. هدية berupa قاموس juga lah. القاموس الميسر. إن شاء الله عندنا هدية
فأرجو أن تكونوا موفقين في الإجابة على الاختبار لكي تحصلوا على القاموس الهدية. طيب، من معنا في هذه الليلة؟ كم عدد الحاضرين؟ 78 مشتركا الحمد لله. فممكن أعرف من أين أنتم؟ Boleh saya tahu daripada mana? Dari mana semua ni? Boleh tulis, boleh cakap. Boleh guna ruangan chat tu Fidar Dasyah. Suara saya jelas tak? Hal sauti wadih? Hal sami'tum ma aqulu? Masya Allah. Ihya ulum diniyah. Selangor, Min Masya Selanjur, Allah. ahlan wa sahlan. Ihya. Ana mencari anak-anak murid Ustaz dah tak? Sarawak. Ayu Kita dari mengajak anak murid orang. Selangor. Dia tak ada lagi. Ahlan wa sahlan. Apa lagi? Kalau ada kawan-kawan lagi, kamu boleh ajak kawan-kawan kamu masuk. Masya Allah Ukhail. Boleh. Masya Allah Ukhail. Hidayah Islam. Imam Syafi'i, Ukhail. Farhan, Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Aizuddin Shah, Masya Allah ni. Famous ni sekolah ni. Mereka pemimpin. Atas. Baik. Syukran lakum. Mungkin kali ni, minggu ni tak ramai. Minggu lepas ada 300 orang minggu lepas. Kan في الأسبوع الماضي عددنا أكثر من 300 مشترك. Sebab minggu lepas ni saya letakkan iklan dalam semua grup yang berkaitan dengan bahasa Arab, sama ada Telegram ataupun WhatsApp ataupun Facebook. Jadi hari ni tak sempat. Manjah, Masya Allah. Boleh tolong iklankan kepada kawan-kawan, sebab mungkin mereka terlepas iklan ataupun makluman ni, notis. Dan notis yang kita bagi ni short notice sangat. Kita baru bagi tadi. Jadi mungkin kerana itu kawan-kawan terlepas pandang, boleh tolong forwardkan sekarang. Kita bagi masa sebelum kita mula insya-Allah. Tuan Ahmad Zaidi, Masya Allah, ni Ustazah Wan Izzat. Anak murid Ustazah Wan Izzat ni. Ma'al Khilil Banat, Kelantan kan? Masya Allah. Ahsantum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Fasami'tu anna hunaka mushtarikan min al-kharij. Al-mushtarik al-khariji al-alami, international student. Sahih? Dan untuk makluman juga, kita dalam grup Telegram kita ada Ustaz Abdullah. Saya pun baru kenal Ustaz Abdullah Al-Hululoko. Ustaz Abdullah Al-Hululoko kana هو يحب العربية جدا. يتكلم كثيرا ويشجع المشتركين في أن يتكلموا باللغة العربية كثيرا. يعني عنده الكلام مهم جدا. مهارة الكلام، استماع والكلام مهمة جدا عنده. ولذلك يشجعنا على أن نتكلم بالعربية كثيرا قبل أن نكتب، قبل أن نقرأ. نتكلم كثيرا قبل أن نقرأ إن شاء الله. هذا هو هذا هي الجهود التي بذلها الأستاذ عبد الله الهلولوكو في مجموعتنا في تليجرام، مجموعة ورشة الإنشاء العربي. طيب, di hujung lagi kita akan ada soalan kuis. Di akhir الحلقة عندنا سؤال واختبار للهدية إن شاء الله. طيب, أولا tingkatan berapa kita belajar? Okey. Kalau ada yang abang-abang ni mendengar atas ni, tingkatan berapa kita belajar inna wa akhwatuha? Nampak. Tingkatan 4. Sebab apa kita belajar pada tingkatan 4? Sebab sebelum ni kita belajar, sebelum inna wa akhwatuha kita belajar apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya, kita belajar jumlah fi'liyah dulu. Kemudian jumlah ismiyah.
Dua-dua ni ada subjek dan predikatnya. Dan bila sampai jumlah ismiyah, kita akan jumpa dalam jumlah ismiyah ada mubtada dengan khabar. Isim yang pertama mubtada, dia mula dengan isim tu mubtada. Yang khabar yang kita nak beritahu apa tentang isim itu, maka dia jadi khabar. Jadi mubtada khabar kita dah bagi kita dalam nahwu dia marfu' lah. Mubtada marfu', i'rab dia khabar pun marfu', i'rab dia. Tetapi untuk seterusnya, selepas kita belajar mubtada dan juga khabar, dia akan ada tajuk-tajuk yang di bawah lembayung nama nawasikhul libtida, pemansuh. Benda-benda yang memansuhkan sistem mubtada khabar. Dia panggil nawasikhul libtida. Nawasikhul libtida ni dia tukar mubtada khabar tu jadi benda lain. Kalau inna wa akhawatuha dia tukar mubtada jadi isim inna, akhawatuha dia tukar jadi khabar tu, khabar kepada mubtada tadi jadi khabar inna. No, mubtada khabar dah bertukar jadi isim inna dengan khabar inna. Itulah dia, sebab itu dah dinamakan sebagai nawasikhul ibtida. Kamu tak jumpa dalam buku teks, tapi sebagai perkongsian lah. Selepas kita belajar mubtada khabar, dia ada benda-benda yang memansuhkan sistem mubtada khabar tu. Sistem mubtada khabar ni mudah aja. Mubtada marfu' hukum dia. Khabar marfu' hukum dia. Itu adalah sistem mubtada khabar. Datang inna wa akhawatuha dan kana wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha, dia tukar mubtada jadi isim inna, khabar inna, ataupun jadi isim kana, khabar kana, ataupun jadi maf'ul awal, maf'ul thani. Dia dah tukar dah sistem mubtada khabar tu. Mubtada marfu' jadi isim inna jadi mansub, dia tukar. Nah, khabar marfu' tiba-tiba bila masuk kana akhatuha, khabar jadi khabar kana yang mansub. Jadi dia telah tukar. Jadi tajuk ini sesuai datang selepas tajuk minggu lepas, iaitu Ustaz Ridwan dah ajar kita berkenaan dengan asas-asas jumlah ataupun asas-asas ayat bahasa Arab, insya-Allah. Arju an yakuna al-mushtarik min al-kharij min kharij Malaysia qad yafham insya-Allah al-kalam. Kita terpaksa cakap bahasa Melayu campur-campur ni. Kalau buat bahasa Arab semua, alhamdulillah, kita boleh, kalau dalam grup tu kita boleh sembang bahasa Arab semua. Dalam grup Telegram kita tu cuba kita praktis. Kita dengar, kita jawab. Walaupun kita jawab salam, assalamualaikum waalaikumsalam tu, itu pun bahasa Arab tu. Kan? Lepas tu kita dengar lagi, insya-Allah kita akan dapat untuk cakap. Tapi untuk belajar ni kita selang-selilah dengan bahasa Melayu, insya-Allah. Baik, nabda insya-Allah. Masya-Allah, ada tingkatan 4. Akhilul banat. Masya-Allah. Ashraf Ramli, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Baik. Inna wa akhawatuha ni dia ada berapa? Kam adik-beradik dia berapa? Ataupun sekali dengan inna, sekali dengan dia tu, berapakah bilangan ahli keluarga dia, adik-beradik dia? Jadi kita ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita. Banyak ni. Bukan 3. Kita ada 4. Nah. Laisa adaduha thalatha. Indana inna wahid. Anna isnain. Lakinna thalatha, ka'anna arba'ah, laita khamsah, la'alla sittah. Yani indana sittah. Alhamdulillah sittah. Okey, jawab betul, alhamdulillah. Tapi bukan soalan kuis lagi nah. Masih lagi belum kuis. Tapi tahniah, kita sudah dapat gambaran inna wa akhawatuha ni ada 6, indana sittah. Inna wa akhawatuha adaduha sittah. Fal'an kita tengok satu-satu lah penggunaan dia. Inna dia bermula daripada awal ayat.
ataupun awal jumlah, no? Awal jumlah. Jumlah ini, ayat ni, dia tak kira lah dia ayat tu ayat di hadapan ke ataupun ayat yang bermula di tengah-tengah. Janji dia berada di awal ayat. Innal ilma nurun, inna malikan alimun. Baik, saya nak tanya. Cuba tulis mubtada khabar dia dalam ni. Saya nak kamu tulis yang nombor 2 tu. Inna malikan alimun. Tulis dia punya mubtada dan juga khabar asalnya. Ini dah dia jadi inna malikan alimun. Dia dah jadi isim inna dengan khabar inna. Jadi saya nak kamu tulis. Saya nak kamu tulis asalnya sebelum dia masuk inna. Iaitu tulis asal mubtada khabar dia. Ataupun boleh sebut. Sebutkan mubtada khabarnya. Inna malikan alimun. Okey, Malik alimun. Alhamdulillah. Malik, nama pun Malik iman. Jadi Malik alim, Malik iman. Anta alim insya-Allah. Mu'az Zuhadi. Malik alim, Malik alim. Jadi mungkin boleh jadi Imam Malik. Kan? Malik ni nama orang lah. Boleh jadi Imam Malik. Boleh jadi Malik iman yang tulis tu. Masya-Allah. Takun aliman insya-Allah ya Malik. Malikun. Jadi asalnya adalah malikun alimun. Kita tak mahu sentuh lah dari segi baris, dari segi marfu' mansub tu. Ya, cuma biasalah bila masuk inna dia akan jadi mansub. Malikun mubtada marfu' bidhammah malikun. Bila masuk inna dia akan jadi isim malikan jadi isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik, alhamdulillah. Yang atas saya nak pula yang atas innal ilma nurun. Al-ilmu nurun. Okay. Masya Allah. Al-ilmu. Kita baca dengan marfu'. Bila masuk inna jadi al-ilma. Okey. Yang tu kita sentuh sikit-sikit je. Cuma Ustaz nak kamu tahu kita ada subjek dan predikat ataupun mubtada' dan juga khabar. Subjek dia adalah al-ilma. Innal ilma. Ilma tu subjek. Kita nak cerita apa tentang ilmu? Itulah predikatnya. Nur. Ilmu itu ialah cahaya. Baik. Kita masuk kepada yang kedua. Sebelum itu, apa beza inna dengan anna? Inna tu awal ayat, anna tengah ayat. Okey, kadang-kadang jangan keliru awal ayat tak semestinya di awal-awal tulisan. Kita tengok sini. Kita tengok sini lah. Contohnya. Duplicate slide. Contohnya. Innahu. Okay, innahu min Sulaimana fa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Konsep asal kita inna ini mesti duduk di depan macam ni kan? Nampak tak Ustaz tanda ni? Nampak tak saya tanda? Inna mesti duduk depan macam ni kan? Yang Ustaz tunjuk ni. Innahu min Sulaiman. Asalnya mana satu mubtada innahu min Sulaiman ni dia dah jadi isim inna khabar inna. Mana satu mana dia punya mubtada dan juga khabar yang asal-asalnya. Okey. Boleh respon? Innahu min Sulaiman itu adalah jumlah yang jadi isim inna dengan khabar inna. Sekarang ini keluarkan dia punya asal sebelum masuk inna itu. Oh, saya rasa asalnya sebenarnya huwa min Sulaiman. Ya, huwa mubtada kan? Min Sulaiman jadi khabar jenis syibih jumlah jar dengan majrur.
Ahsanta. Bravo alaik. Mumtaz. Mumtaz ya Muaz. Muaz kan? Naam Syukran. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi innahu min Sulaiman, ini ayat yang pertama. Mana ayat dia? Ini innahu min Sulaiman. Waw ni, kamu ingat ni, waw ni, waw ataf. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi itu ayat surat daripada Nabi Sulaiman. Jadi di sini cerita oleh siapa ni? Cerita oleh wazir ataupun orang besar Balqis. Istana Balqis, Raja Balqis, Raja Permaisuri perempuan ni yang jadi raja. Dia punya ni bacakan surat. Dia punya orang dia bacakan surat daripada Nabi Sulaiman kepadanya. Surat tu berbunyi huwa min Sulaiman. Maksudnya surat ni daripada Sulaiman, huwa min Sulaiman. Ini isi surat lah. Siapa pengirim dia? Nabi Sulaiman. Apa lagi dalam surat tu? Innahu huwa, dalam surat tu huwa bismillah, ada tulis bismillahirrahmanirrahim la ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kamu meninggi melebihi aku. Nabi Sulaiman tulis la ta'lu alayya wa'tuni muslimin, datang kepadaku, serah diri kepadaku, maksudnya duduk di bawah lambayung ataupun di bawah naungan kerajaan aku. Itu surat Nabi Sulaiman kepada Permaisuri Balqis. Okay, nah? Jadi di sini kita tengok waw ni, kita tengok wawnya, garis sikit, waw ni, ataupun kita buh merah. Tembuh. Okey, merah. Waw ni, waw ataf. Ataf jumlah kepada jumlah. Maksudnya, di sini adalah jumlah yang baru. Ayat yang baru. Inna di sini adalah permulaan kepada ayat yang baru. Walaupun kita nampak dia di tengah ayat, tetapi sebenarnya dia adalah permulaan ayat yang baru. Okay, nampak nah? Boleh nampak? Jadi oleh kerana itu, inna di sini kita pakai inna, kita tak pakai anna juga. Kita tak pakai anna kerana apa? Kerana di sini kita memulakan ayat yang baru. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang baru, sebab itu inna di sini dia kita pakai inna, kita tak pakai anna. Konsep asal kita kata anna di tengah ayat kan? Tak. Inna pun kita boleh nampak di tengah ayat, tetapi dia di permulaan ayat baru. Janji dia duduk di permulaan ayat. Nah, dia tak sebenarnya di permulaan betul-betul. Permulaan ni maksudnya permulaan ayat. Okey, itu penggunaan inna. Baik, kita masuk kepada anna. Yang ni barulah Ustaz, ayat. Ya. yang ayat yang kedua tu, innahu tu, hu tu merujuk kepada surat ke Ustaz? Mungkin merujuk kepada isi tu, isi surat tu. Innahu dalam surat tu isi dia isinya ialah bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Okey nah? Boleh Ustaz. Okey. Jadi innahu yang pertama pun isi surat lah. Isi surat tu tulis min Sulaiman. Isi surat yang kedua huwa bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tertulis dalam surat tu adalah min Sulaiman, daripada Nabi Sulaiman. Lepas itu isi surat seterusnya bawah tu bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu isi yang seterusnya alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi hu tu ataupun huwa tu, huwa min Sulaiman, huwa bismillahirrahmanirrahim, dan innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, itu adalah nak menunjukkan ia adalah isi surat tu dia. Okay, faham tak? Jelas? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Kalau selepas qala macam mana Ustaz? Nak guna inna ke Ya, anna? Masya Allah. Itu adalah soalan yang bagus Ustaz Ridwan. Masya Allah. Ustaz, Ana terlupa yang tu. Dia macam selepas qala pun sama. Kita tambah sikit dekat sini. Masya Allah, perbincangan yang menarik. Sorry. Selepas qala, sama juga. Walaupun kita nampak dia di tengah ayat. Qala innahu yaqulu. Ingat Ustaz apa ayat doa ni? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Tak apa, kita ambil sini dulu. Okey, selepas qala ni, walaupun kita nampak inna di tengah ayat kan,
Nampak inna ni dua-dua, ada dua inna di sini. Innahu. Itu innaha. Asalnya huwa yaqulu. Mubtada khabar dia adalah huwa. Khabar dia yaqulu. Hiya baqaratun safra. Hiya mubtada. Ha ni adalah hiya mubtada baqaratun khabar dia. Jadi innahu yaqul maksudnya huwa yaqul. Mubtada asal dia huwa yaqul. Mubtada khabar asalnya huwa yaqul dengan hiya baqaratun. Hiya mubtada baqaratun khabar. Baik, sebab apa di sini kita tak pakai anna? Kita nampak di tengah-tengah ni. Soal. Limaza lam nastakhdim anna? Sedangkan kita tahu untuk di tengah-tengah ayat kita guna anna. Bab qala ini adalah jumlah yang memerlukan maf'ulun bih. Dia kata apa? Qala maksudnya siapa yang kata huwa yaqul. Di sini ada dhamir huwa. Dalam qala ni ada dhamir huwa. Betul tak? Nampak tak Ustaz tulis huwa tu? Nampak Ustaz? Dia berkata qala fi'il huwa fa'il. Dia berkata. Kata apa? Mesti ada maf'ulun bih dia. Benda yang dikata tu. Jadi benda yang dikata tu adalah maf'ulun bih. Kita akan jumpa Kita akan jumpa insya-Allah. Okey. Jadi ayat ini innahu yaqul ni dia adalah ayat yang dikatakan oleh dia tu. Maksudnya bagi kita nampak duduk tengah ayat, tapi bagi dia yang berkata, kata-kata dia tu bermula dengan innahu yaqulu. Yaqul ni pula ini pun ayat yang Tuhan tu kata. Dia berkata. Nampak tak? Jadi ini adalah mula ayat baru. Ayat yang macam permulaan ayat. Innaha baqaratun. Innahu yaqulu. Okay, nampak tak? Sebab itu di sini, walaupun kita nampak di tengah ayat, tapi sebenarnya dia adalah ayat yang baru mula. Sebab itu selepas qala yaqulu ka, taqulu ka, qultu ka, qultu inna. Mesti kita guna dengan inna. Sebab selepas qala yaqulu ataupun qultu semua tu, semuanya adalah permulaan, dikira sebagai permulaan ayat. Jelas nah? Ila huna wadih? Innahu yaqulu tu dalam duduk kat tempat maf'ul bih Ustaz. Ya, dia panggil maqulul qaul. Kamu ngaji lagi nanti tapi Ustaz tak mau nak terang sangat panjang lah. Dia dipanggil maqulul qaul. Maf'ulun bih, tempat ni maf'ulun bih. Tempat ni innahu yaqul ni, tempat ni adalah maf'ulun bih. Ataupun dalam istilah Arab dia panggil maqulul qaul. Qala mesti ada benda yang dikatakan tu. Ucapan itu apa dia? Innahu yaqul. Okay, no? Yang selalunya kalau dalam bahasa Melayu kita bubuh apa? Kita mula dengan penanda apostrofi tu, kita panggil apa? Pembuka kata dengan penutup kata tu. Itulah ucapan dia tu. Jadi bila ucapan itu dia dikira permulaan lah. Okay, no? Dia kira permulaan yang baru. Syukran Ustaz Ridwan kerana peringatkan. Itu Ana tak sempat bubuh tadi. Memang tak teringat nak bubuh. Bukan tak sempat, tak teringat nak bubuh. Okay, kita masuk kepada anna. Anna, yang ni lah yang dikatakan anna ni berada di tengah ayat ni. Yang ni memang betul-betul di tengah ayat. Dia bukan di permulaan. Sama ada permulaan hakiki ataupun permulaan secara majazi. Permulaan hakiki macam mana? Memang duduk betul-betul di depan. Permulaan ayat secara hakiki. Macam ni lah. Macam innal ilma nurun. Ini permulaan ayat ni. Inna malikan alimun. Ini secara hakikinya dia mula daripada depan tu. Kalau macam ni, wa innahu yang kedua ni, walaupun dia bukan permulaan hakiki, bukan duduk depan betul-betul, duduk tengah-tengah, tapi dia dikira permulaan dari segi ayat baru. Dalam ayat tu dia ada ayat baru. Sama juga dengan di sini. Walaupun inna tak duduk di depan, betul-betul hakiki, tapi dia secara majazinya, dia adalah dalam bentuk, dia dikira ayat baru mula. Ayat yang lain yang baru mula. Okey tak? Jadi, itu inna. Dia mesti duduk di permulaan ayat. Sama ada secara hakiki ataupun secara majazi. Ghairu hakiki. Okey. Bila anna, yang anna ni memang dia duduk di tengah ayat. Dia tak boleh duduk di depan ayat. Tak boleh duduk depan. Misal, akhbarani bi anna al-ilma nurun.
Dia. Akhbarani, siapa yang beritahu? Huwa. Dalam ni ada, dalam akhbara fi'il madhi, dalam tu ada fa'il dia iaitu huwa. Dhamir mustatir huwa. Siapa yang beritahu? Huwa. Akhbarani huwa. Dia beritahu aku. Dia memberitahu aku, telah memberitahu aku bahawasanya. Okey, anna di sini, anna bermaksud bahawa ataupun bahawasanya. Inna tadi bermaksud sesungguhnya. Jadi dua maksud yang berlainan. Inna bermaksud sesungguhnya, manakala anna bermaksud bahawa ataupun bahawasanya. Jadi akhbarani bi annal ilma nurun. Dia telah beritahu aku bahawasanya. Okey, akhbara, selalunya akhbara kita kena letak ba, no? Akhbara bi annal ilma nurun. Akhbarani bi annal ilma nurun. Mana satu mubtada khabar dia yang asal sebelum masuk anna? Yang ni penting ni, kita nak tahu mubtada khabar. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Alhamdulillah. Akhbarani bi annal ilma, bila jadi anna jadi bi annal ilma nurun. Ayat contoh yang kedua, al-misalu tsani, yu'jibuni anna Zaidan mujtahidun. Yu'jibuni anna Zaidan mujtahidun. Yu'jibu fi'il mudhari'. Telah membuatkan aku, bukan telah, membuatkan aku kagum. Apakah yang membuatkan aku kagum? Yang ni. Bahawa Zaid adalah seorang yang mujtahid. Okey, bahawa Zaid adalah seorang mujtahid tu, bahwasanya Zaid adalah seorang mujtahid tu telah mengkagumkan aku. Zaid seorang mujtahid telah mengkagumkan aku. Ya, telah mengkagumkan aku. Apa yang mengkagumkan aku? Bahawa Zaid adalah seorang mujtahid. Baik. Asal mubtada khabar dia sebagaimana yang kita tahu, Zaidun mujtahidun. Zaidun mujtahidun. Bila masuk anna jadi yu'jibuni anna Zaidan mujtahidun. Di sini dia bermaksud bahawa ataupun bermaksud bahawasanya. Tadi kalau inna dia bermaksud sesungguhnya. Okey nah. Baik, yang ni saya akan sentuh secara panjang lebar di hujung nanti ni. Penggunaan anna ni secara meluas. Yang ni yang kita akan guna dalam insya' karangan. Anna ni banyak sangat digunakan dalam insya' dan juga karangan. Sebab dia duduk di tengah-tengah, maksudnya kita boleh panjangkan ayat dengan anna ni. Sebab dia duduk di tengah-tengah, seolah-olah dia macam jadi penyambung pada ayat bagi panjang. Dia extend ayat tu. Kita punya bahasa Inggeris kita panggil extend. Kita sambung. Extension ni penyambung kan. Jadi anna bila duduk di tengah-tengah, secara automatik kita faham, ayat itu dengan anna akan disambung dengan ayat yang lain. Kamu nampak? Jadi ini adalah teknik insya' yang kita guna perkataan anna ni. Jangan tak guna. Saya kita nampak contoh yang amat banyak berkenaan dengan penggunaan anna untuk di tengah-tengah ayat yang menyambungkan ayat, menjadikan ayat insya' kita tu panjang insya-Allah. Ini teknik. Okey. Terus. Okey, sebelum anna selesai noh. Anna nanti kita akan sentuh secara panjang lebar lagi. Kita masuk yang ke anna pula. Ka'annal ilma nurun. Ka'annal jundiyya asadun. Seolah-olah ilmu itu adalah cahaya. Ka'annal jundiyya asadun. Seolah-olah tentera itu seperti singa. Okey. Ini pun sama. Asal mubtada khabarnya adalah sebut. Saya nak dengar baris tu. Kalau tulis tak tahu baris. Al-jundiyu asadun. Naam, al-jundiyu asadun. Al-ilmu nurun. Itu asal mubtada dan juga khabarnya. Bila masuk jadi isim ka'anna dengan khabar ka'anna, maka isim ka'anna kita baca dengan mansub bil fathah. Ka'annal ilma nurun, ka'annal jundiyya asadun. Baik, tak mau sentuh banyak sangat berkenaan dengan nahu. Kita nak buat karangan ni, nak buat ayat. Lakinna. Bukan lakin, bukan sukun lah. Kita guna dengan, bukan baris mati ya. Kita guna syaddah ataupun sabdu. Lakinna
akhawat inna ni dia mesti dia ada lakinna an-nahwu sahlun lakinna qawaidahu mutasyaibatun. Kamu nampak? Sebenarnya dia ada dua ayat ni. Asal-asal ni ada dua ayat. Kalau tak ada lakinna ni. Ayat yang pertama an-nahwu sahlun, ayat yang kedua qawaidun nahwi mutasyaibatun. Asalnya ada dua ayat. An-nahwu sahlun, qawaidun nahwi mutasyaibatun. Nahwu itu mudah. Ayat yang kedua, kaedah-kaedah nahwu mutasyaibatun. Mutasyaibah ni maksud apa? Dia pelbagai ataupun banyak. Mutasyaibatun ni Cabang. bercabang-cabang. Berapa tajuk nahwu kamu dalam tingkatan 4 dan 5? Tingkatan 5 tolong beritahu. Tingkatan 4 berapa tajuk? Tingkatan 5 berapa tajuk? Nahwu dan juga saraf. Tempat sekali dengan sorah Ustaz. Ya, 19 kan? 19 untuk tingkatan 4. Ya, tingkatan 5? Tadi 18 kot Ustaz. Ya, maksudnya dekat-dekat 40. Itu tingkatan 4 dan 5 saja nahwu saraf. Kalau dia termasuk tingkatan 3 kita jangan lupa kamu kalau lam kalau subjek lughah Arabiah muasirah lam, kamu punya silibus kamu start tingkatan 3 untuk nahwu saraf ni. Saraf dan juga nahwu start di tingkatan 3. Saraf lah kebanyakannya tingkatan 3 ni tajuk tu saraf, ilmu saraf. Banyak, bukan dekat 40, lebih daripada 40 maksudnya. Tajuk ni. Jadi nahwu ni mudah, cuma kaedah nahwu, kaedah tata bahasa nahwu mutasyaibatun, bercabang-cabang. 19 jadi 38 insya-Allah. Syukran Amiruddin. Macam mana, dah okey lagi ke? Boleh terus lagi ke? Macam mana dekat ke-10 dah ni? Boleh terus? Ustaz, boleh. Sambung. Boleh. Rancak Ustaz, rancak. Kalau boleh terus tulis kata-kata semangat sikit dekat mesej. Tulis kata-kata semangat sikit kat mesej. Okey, selalunya dekat sejam kita akan riyadhah sikit. Cara untuk riyadhah, saya bagi inilah sikit sebanyak. Cara untuk riyadhah, kita bila duduk online banyak sangat ni, kita akan lengah belakang. Lengah belakang lah. Jadi kamu nak hilangkan lengah belakang tu, kamu letak tangan dua-dua dekat belakang ni. Lepas tu kamu angkat dan juga buka dada kamu. Buka dada kamu macam ni. Kamu tangan macam ni. Tangan pegang dua-dua. Lepas tu pergi ke belakang dan juga buka dada kamu. Tarik ke belakang dada kamu ni. Tarik ke belakang dada kamu. InsyaAllah kamu akan hilang rasa sakit belakang. Sejam sekali bangkit berjalan. Asal online, sejam sekali bangkit berjalan. Jalan sikit, jalan. Lepas tu kalau lengah, buat macam tadi lah. Letak tangan dekat belakang, buka dada, tarik ke belakang. Sehingga kita hilang rasa lengah tu. PDPR dan juga BDR ni kita terpaksa dah cari fisioterapis. Terapi. Boleh ya? Ada contoh. Intajtahid tanjah. Masya Allah, kata-kata semangat. Jika kamu berusaha, kamu akan berjaya insya-Allah. Insya-Allah boleh. Hamasah semangat, hamasah semangat. Baik. Lakinna tadi Ustaz kata dia menghubungkan dua ayat. Ayat yang pertama an-nahwu sahlun. Lepas tu dia menghubungkan dengan ayat qawaidun nahwi mutasyaibatun. Kita letak an-nahwu sahlun lakinna qawaidun nahwi. Kita letak lakinna di sini. Lakinna qawaidan nahwi. Bila qawaidu bila masuk lakinna akan jadi qawaidan nahwi. Okey, kita tak mau ulang-ulang banyak kali, kita pakai dhamir. An-nahwu sahlun. Di sini qawaidun nahwi ni kita tukar kepada dhamir dia. Jadi dhamir dia berada dhamir untuk nahwu. Ukaha
Hu. Qawaidahu mutasyaibatun. Hu ni dhamir raji' ya'ud ila nahwi. Nampak tak? Dengan adawat ataupun inna wa akhawatuha, kita boleh dengan lakinna, dengan anna kita boleh panjangkan ayat kita, sambung ayat kita insya-Allah. Terus. Sorry ya. Okey. Seterusnya selepas lakinna akhawat ya, alaita, laital habiba qadimun. Mubtada khabar asalnya adalah al-habibu, mubtada marfu'. Al-habibu qadimun, bila masuk laita jadi laital habiba qadimun. Laital habiba qadimun. Ya. Lakinna tadi masuk apa? Nahu mudah, akan tetapi tata bahasanya ataupun kaedah-kaedah tata bahasanya mutasya'ibah, bercabang-cabang. Okey, maksudnya lakinna adalah akan tetapi. Okey, di sini laita li tamani. Ini maksudnya berharap, yang payah, berimpi, bercita-cita ataupun berimpian yang payah, cita-cita ataupun impian ataupun harapan yang payah nak dapat. Laital habiba qadimun. Langkah baiknya kalau habib, kekasih datang. Padahal kalau ni kekasih dah jadi lelaki orang lah. Payahlah. Laita kan. Masya-Allah. Okey, tak ada masalah. Ini saya tak terang banyak. Sebab dia panjang ayat. Yang nak sama ayat tadi lakinna kan, sebagainya tu. Anna ini kita sentuh lah. Anna kita sentuh insya-Allah. Allah. Harapan juga. Litaraji. Moga-moga. Maksudnya moga-moga. Moga-moga maksudnya benda yang mudah untuk berlaku. Yang tak payah, tak mustahil macam dengan laita tadi. La'allal matara nazilun. Moga-moga al-hujan itu turun. Al-mataru nazilun. La'allal matara nazilun. Baik. Terus yang ni lah kita punya poin kita pada malam ni. Masya Allah. Ustaz Ridwan, boleh kita terus lagi Ustaz Ridwan? Fadal. Menarik ni. Masya Allah. Kami nak dengar. Ustaz Ridwan nak tambah. Ustaz Ridwan nak tambah. Fadal. هل عندك مزيد؟ هل عندك زيادة؟ Ma indi syai'. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ni kita nak extension dari ni. Kita nak extend. Kita nak kembangkan guna anna. Lakinna saya dah sebut tadi kan? Nampak dah lakinna kan? Kat anna pun saya nampak kan? Jadi yang paling famous yang digunakan untuk mengembangkan ayat, sambung ayat di tengah-tengah ni, iaitulah anna lah. Sebab anna duduk tengah-tengah ayat. Jadi fungsi dia menyambung ayat. Dia menyambung ayat dengan mubtada khabar. Asalnya ada mubtada khabar. Dia duduk depan mubtada khabar tu jadi isim anna dengan khabar anna untuk menyambung dengan ayat yang sebelum. Nampak? Jadi dah banyak ayat. Okey. Takunu istikhdamatu anna takunu fi anna berada di wasatil jumlah, di tengah-tengah ayat sebagai fa'il. Anna dan juga isim dia dan juga khabar dia menjadi fa'il. Contohnya yu'jibuni, ayat tadi lah. Yu'jibu fa'il. Mengkagumkan aku. Yu'jibu mengkagumkan. Membuatkan kagum. Siapa yang membuatkan kagum? Apakah yang membuatkan aku kagum? Yu'jibuni anna Zaidan mujtahid. Jadi Zaid, seorang yang mujtahid ni membuatkan aku kagum. Jadi Zaid, anna Zaidan mujtahidun tu adalah macam ada fa'il kepada yu'jibu. Dia yang mengkagumkan. Bukan Zaid mengkagumkan. Ayat ataupun penyataan bahawasanya Zaid itu mujtahid, itulah yang membuat Zaid seorang mujtahid ni adalah yang buatkan aku kagum. Yu'jibuni. Jadi anna Zaidan mujtahidun ni dia duduk tempat fa'il.
dia sebagai fa'il kepada apa? Fa'il kepada yu'jibu. No? Nampak tak? Jadi dah dari kalau ayat biasa yu'jibuni Zaidun, Zaid mengkagumkan aku. Yu'jibuni Zaidun, Zaidun tu jadi fa'il. Zaid buatkan aku kagum. Okay, no? Di sini ayat tu dah jadi panjang. Daripada satu kataan Zaidun jadi anna Zaidan mujtahid, dia jadi 3 ayat. No? Kamu dah boleh kembangkan ni. Jadi ayat yang ringkas kepada ayat yang lebih kompleks. Yang ni yang kita nak guna untuk jadikan insya' kita lebih hebat, lebih nampak pelbagai tu. Kita boleh guna yu'jibuni Zaidun, kita pelbagaikan yu'jibuni anna Zaidan mujtahidun. Okey, itu sebagai dia di tengah-tengah ayat dia sebagai fa'il. Boleh jadi maf'ulun bih. Anna dan juga isim dan khabar dia boleh jadi maf'ulun bih. Qadirun. Okay, a'lamu. A'lamu di sini ada a'lamu fi'il, saya mengetahui, aku mengetahui. Mana siapa yang mengetahui? Mana fa'il? A'lamu. A'lamu mengetahui. Siapa mengetahui ni? Mana fa'il kepada a'lamu? Jawab. Sila jawab. Saya lelaki nak boleh buat ayat bandingan. Okey. Lagi kita jawab Nur Syafiqah. A'lamu, mana fa'il dia? Dhamir mustatir. Apa dia? Siapa yang tahu ni? Takdiruhu huwa. Siapa yang tahu? Dia tahu ke saya tahu? A'lamu. Ana. tahu. Saya Ana. tahu. Jadi dhamir mustatir ni, dhamir mustatir ana bukan huwa. Mana? Dhamir mustatir tak nak duduk dalam ni. A'lamu tahu. Siapa yang tahu? Ana a'lamu. Dan tu ada tu. A'lamu, dia walaupun dia tak tulis ana, tapi oleh dhamir mustatir kita bubuh dalam Melayu dia akan jadi saya mengetahui. Saya tahu. Tahu apa? Ayat ni annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ni kita buang sikit noh. Kita buang ni kita nampak kamu nampak. A'lamu annallaha qadir. Mana mubtada khabar? Annallaha qadir ni mana asal mubtada khabar dari mana? Allahu. Allahu qadirun. Naam. Ahsanta. Allahu qadirun. Bila masuk anna jadi annallaha qadirun. Baik. Kamu tengok. Di sini dia telah memanjangkan. Di sini a'lamu, aku tahu. Tahu apa? Benda yang dia ketahui itu. Benda yang dia tahu apa dia? Ayat ini, annallaha qadirun ni, duduk tempat maf'ulun bih. Dia menjadi tempat dia tempat maf'ulun bih. A'lamu annallaha qadir ni, dia duduk tempat maf'ulun bih. Nampak? Penggunaan anna. Tadi dia sebagai ayat anna dengan isim dengan khabar dia menjadi fa'il. Anna Zaidan mujtahidun jadi fa'il. Di sini annallaha qadir dia jadi maf'ulun bih pula. A'lamu fi'il fa'il. Annallaha qadir jadi duduk tempat maf'ulun bih. Aku tahu apa? Benda yang aku tahu itulah bahawa Allah Ta'ala qadir. Okey. Tapi ayat dia panjang lagi dah Quran kan? Ya Quran dia lagi panjang. Ala kulli syai'in Allah ala kulli syai'in, ini tambahan lah. Yang ni antara benda yang nak memanjangkan ayat lah. Ala kulli syai'in qadir. Mubtada di sini, asal isim inna di sini, khabar inna di sini, annallaha qadirun. Hak tengah-tengah ni bagaimana? Tambahan lah benda-benda yang memanjangkan ayat. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat asal dia annallaha qadirun ala kulli syai'. Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Nampak? Kita panjangkan ayat dengan anna dan sebagainya. Terus kita masuk kepada tempat lain pula. Yang ni yang selalu kita dengar lah. Kerana tu dekat mana? Yang masuk kerana tu. Kalau kita bubuh ayat pelajar, anak-anak murid, termasuk anak murid ustaz. Bila nak bubuh ayat kerana aja, mesti bubuh li'anna. Betul tak? Sebenarnya li'anna ni adalah lam ni. Li campur dengan anna. Anna ni contoh li anna, ha ni adalah
Hiya asalnya kan? Hiya kan? Asal mubtada khabar dia adalah hiya sihhiyatun. Ia adalah sihat. Ia adalah bersifat sihat. Ya, di mubtada khabar dia. Bila masuk anna hiya sihhiyatun jadi annaha lah. Okey. Annaha sihhiyatun. Lam ni, lam ta'lil. Lam ta'lil ni maksudnya lam kerana. Yang bermaksud kerana tu adalah lam saja. Bukan li'anna. No? Kerana dalam bahasa Arab bukannya li'anna. Kerana tu adalah lam saja. Li tu saja. Lam ada dua. Lam lil milki. Lam lil milki maksudnya hazal kitabu li. Ini kitab ini li maksudnya milik aku. Hazal qalamu li Zaidin. Pen itu pen ini milik Zaid. Lam untuk li tamlik. Lam tu lam yang selalu kita guna. Lam ta'lil pun selalu kita guna tapi kita tak tahu je. Lam ta'lil maksudnya kerana ataupun demi. Kerana lah lam ni lam ta'lil. Dia akan masuk. Okey. Uhibbul fawakiha, aku suka buah-buahan. Li kerana. Kerana apa? Kerana bahwasanya ia bersifat sihat ataupun menyihatkan. Tapi dalam bahasa Melayu kita ringkaskan li annaha sahiyatun kerana ia, kita boleh tulis kerana ia menyihatkan atau kerana ia sihatnya. You know? Jadi kami ingat baik-baik lepas ni kalau jumpa li anna ni yang bermaksud kerana tu adalah li tu saja, lam ta'lil. Ta'lil maksud apa? Ta'lil maksudnya sebab. Kerana. Dan nama dia lam ta'lil. Lam ta'lil masuk kepada anna. Lam ni lam huruf jar lah. Antara lam yang jadi huruf jar li annaha. Boleh faham ni? Yang ni yang selalu kita guna. Okey, terus. Ada soalan lagi? Ustaz. Terus. Tak ada lah. Kalau ada kan ada lam ta'lil Ustaz. Macam mana kalau kita nak kategorikan dia punya mubtada dan khabar Ustaz? Sebab apa kan dia berpisah kerana li'annahu atau li'annaha. Ya, mubtada khabar dia. Inilah li'anna ha ni asalnya kalau duduk mubtada dia adalah hiya. Sebab hiya ni, sebab apa hiya? Sebab fawakih ni adalah jamak taksir ghair aqil. Jamak taksir yang ghair aqil yang bukan manusia, dia dikira sebagai muannas. Hiya ni balik kepada fawakih. Fawakih buah-buahan, bukan satu buah. Fakihah satu buah. Fawakih banyak buah-buahan lah. Okey nah, jadi mubtada asalnya mubtada dia adalah hiya sahihiyatun. Bila dia sambung dengan anna, maka hiya tu akan jadi ha li annaha. Okey nah. Okey. Ustaz nak tarik perhatian kamu berkenaan dengan lam ta'lil ni. Lam ta'lil ni sebab itu bila kita ajtahidu, contohnya ayat ajtahidu. Lam ta'lil ni dia bukan sekat boleh masuk kepada anna tu. No? Dia boleh masuk kepada fi'il. Ajtahidu li untuk apa? Kerana nak li anjaha. Untuk saya berjaya. Nampak? Lam ni lam ta'lil. Dia boleh masuk ke fi'il mudhari'. Tadi dia masuk dekat mubtada khabar. Dia masuk dekat tapi dia nak masuk ke mubtada khabar dia kena ada anna. Kamu ingat tak? Lam ta'lil ni bila dia nak masuk ke mubtada khabar macam ni sebab hiya dengan sahihiyatun ni mubtada khabar. Dia nak masuk kepada mubtada khabar dia mesti pakai anna. Lihat lam ta'lil tu. Nah, tapi kalau dia nak masuk kepada fi'il mudhari' terus dia sambung je. Li anjah. Okey, ajtahidu saya berusaha. Anjah saya berjaya. Kalau nak buat untuk saya berjaya ataupun kerana saya nak berjaya, untuk berjaya, lam kita pakai lam. Lam ni untuk ataupun kerana. Jadi kita terus sambung ya dengan fi'il mudhari'. Ajtahidu li anjaha. Okey, boleh noh? Maksudnya lam ni fungsi lam ta'lil. Nah, bukan bermaksud kerana bukan semestinya li anna. Lam tu saja bermaksud kerana ataupun bermaksud untuk. Ustaz, tapi kalau dalam huruf jar tu boleh kata kerana tak Ustaz? Li. Boleh. Dia ikut tempat, ikut penggunaan. Contohnya alhamdulillah. Lam tu huruf jar juga, lillah tu.
Tapi di situ milik Allah, milik lam litamlik. Lam ni ada banyak jenis Antaranya litamlik, milik. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah ataupun milik Allah. Semua puji-pujian ni Tapi kalau Ustaz, sama ada kalau puji lam, manusia ni. Ya. kalau macam lam ta'lil tu dia sama macam lam nasab kan? So, kan? Lam nasab kan? Dia huruf jar, dia huruf jar. Dia Oh. huruf jar. Macam ni kau tengok Macam ni lah kau tengok. Maknanya kalau tu Sorry. jumlah Dia an-naha huruf jar. semua tu Lam akan jadi ta'lil majrur. ke, lam tamlik ke, dua-dua huruf jar. Yang ni dia bukan lam nasab tau. Yang menasabkan di sini ada li'an. Ada an mudmarah. Mudmarah. Ajtahidu asalnya li'an. Asalnya li'an. An ni an masdari, an yang masuk dalam fi'il mudhari' tu, an yang sukun tu, li'an anjaha. Yang menasabkan fi'il mudhari' ni adalah an ni. An mudmarah. Ini mudmarah, an yang tak nampak. You know? An ni an yang tak nampak. Sorry. Jadi jangan keliru. Lam ni sama ada lam tamlik, alhamdulillahi, dia jadi majrur. Dia lam ni untuk huruf jar juga. Sama ada li tamlik ataupun li ta'lil. Contohnya kita masuk isim noh. Lam masuk isim, lin najah. Contohnya najah. Dia masuk ke isim, li ni dia akan jadi lin najahi juga. Dia memang sama ada lam tamlik ataupun lam ta'lil, kedua-duanya adalah untuk kedua-duanya adalah huruf jar. Dia jadi isim sampai dia majrur. Yang majrur tu isim noh. Jangan tengok fi'il. Fi'il dengan dia masuk dengan sebab lain. Di anjaha tu dia li an anjaha. Baik. Jelas? Macam jok ni hari ni. Dah mula suku. Alamak. Mana ayat tadi? Alamak. Ustaz, kalau soalan ni, afwan Ustaz. Ya. Kalau macam tu, kalau kita kata li'annaha sahihah tu, maknanya kalau li tu huruf jar, jumlah wa jumlatun min inna wa anna wasmaha wa khabariha fi mahalli jarrin majrur. Fi mahalli jarrin ya, majrur. fi mahalli jarrin. Masya Ustaz. Syukran. Mahalli jarrin sebagai ism. Fi mahalli jar ism majrur. هلا Okey nah. السلام عليكم. Itu tahap tinggi dah tu, Fazrin. Fazrin itu tahap tinggi dah. Tahniah. Cuma takut ramai yang tak ni. Fazrin di sekolah ke di universiti ke? Saya di dah belajar Ustaz. Tu ma'aka fi Baitul Qadah di Mas. Masya-Allah. Tak araftani. Naam. Walakinani a'rifuka. Allah. Fazrin, mana ni Fazrin ni? Kali dengan siapa? Bash. Fi ma'a Ustaz Fawaz wasatiyah kan. Kuntu Masya-Allah, betul. Takkan tak kenal. madrasah wasatiyah. Nahnu madrasah al-wasatiyah في القاهرة. ما شاء الله. أهلا وسهلا. منذ زمان. وأنا وحشتني. وحشتمونا أيضا والله. Nanti saya nak cari balik ayat yang saya ubah tadi. Mana yang anak-anak cari balik. Okey, tak apalah, kita lain-lain. Apa ayat tadi dalam ta'lil? Uhibbu. هلا السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Karena sahihah. Okey, terus kepada selepas ba pula. Anna bukan anna selepas ba, selepas huruf jar ba, bi. Akhbarani bi annal ilma nurun. Asalnya al-ilmu nurun. Ini syair Imam Syafi'i. Siapa boleh baca daripada awal? Siapa ingat? هل تذكرتم شعر للإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Baik. Jadi ayat ini akhbara dia mesti padanannya dengan huruf ba. No, akhbara padanannya mesti dengan huruf ba. Dia memberitahu aku. Ini fa'il dia adalah dhamir mustatir, huwa. Dia memberitahu ni aku. Ya yang mutakallim tu akulah. Huwa akhbarani. Habaq apa? Benda yang habaq tu dia mesti sambung dengan huruf ba. Dan benda pernyataan yang nak dihabaq bahawasanya dia telah memberitahu aku bahawasanya. Di sini maksudnya bahawasanya. Bahawasanya. Anna di sini maksudnya bahawasanya al-ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Okay, nampak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man ma'ana? هلا هلا يا استاذنا البروفيسور دكتور فردوس الشيخ، وشلونكم؟ والله تزيد عليكم كذا مرات ما ردونا. ما شاء الله. استاذ عبد الله معنا؟ بسمع منكم ولكن ماني فاهم. لا الاستاذ انتم استاذ عبد الله في مجموعة تليجرام؟ معاكم. ما شاء الله. الآن تعرفنا. ما شاء الله أستاذ عبد الله، دكتور عبد الله. ولكن اسمك مكتوب فردوس 410. اسم الكثير والله. ما شاء الله. من أين أنتم يا أستاذ عبد الله؟ هلولوكو. لا والله لا أعرف من أين هلولوكو هذا. أخبرنا عن المكان المعروف. هوليوود. هونولولو في هاواي. هونولولو والهولولوكو صديقان حميمان لا يفترق بينهما بعيدا. والمكان أيضا قريب. ما شاء الله. وصل دراسة. فين؟ في ماليزيا الحين ولا في تايلاند الحين؟ ما شاء الله. الله ربنا يوفقكم. وفقكم الله يا أستاذنا يا دكتور عبد الله. والله أسابقكم الله وأكرمكم. يسمعكم أنهاء الدنيا. نورتمونا في تليجرام. نورتمونا في تليجرام ونورتمونا في جوجل ميت كمان أيضا. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا أستاذنا. ما شاء الله. نواصل يا أستاذ عبد الله، نواصل؟ إيه تواصل واسمع أنا. ما شاء الله. عن إذنكم، بعد إذنكم أواصل إن شاء الله. شكرا. جزاكم الله خيرا. طيب. جزاكم خيرا. إن شاء الله. أخبرني بأن العلم نور. Saya dah beritahu ni. Jadi dia boleh berada di atas B. Jadi kita jangan melihat li'anna itu macam kita sebelum ni kita melihat li'anna itu adalah satu perkataan yang tidak boleh dipisahkan. Sebenarnya tidak. Lam itu sebenarnya asalnya terpisah daripada anna. Cumanya untuk dia menghubungkan lam itu, lam ta'lil dengan mubtada khabar, maka kita perlukan anna. Sama juga dengan ba di sini. Ba di sini kita nak bagi tahu dia nak bagi tahu huwa akhbarani, dia bagi tahu kita ayat mubtada khabar. Dia pernyataan kita asalnya ilmu itu cahaya. Dia nak bagi tahu ilmu itu cahaya. Akhbarani bi annal ilma. Dia mesti ada anna untuk menghubungkan antara ayat akhbarani dengan al-ilmu nurun. Jadilah akhbarani bi annal ilma nurun. Kita perlukan anna itu untuk sambungan. Terus lepas min pun boleh. Ta'akkadtu, aku telah memastikan bahawasanya berita itu sahih. Ta'akkadtu, aku telah memastikan bahawasanya berita itu sahih. Ta'akkadtu. Bila ta'akkadtu dalam bahasa Arab dia akan guna min. Ta'akkadtu dalam bahasa Arab dia akan gunakan min. Jadi kita nak sambungkan al-khabaru sahih dengan ayat sebelumnya. Ta'akkadtu min, dia mesti ada penghubung dia itu anna.
Aku telah memastikan bahwasanya al-khabaru sahihun, berita itu sahih. Okey, seterusnya. Lepas ala pun boleh. Hadzal muhtawa yumkinu tasnifuhu ala annahu ghairu mukhassas lil atfal. Kandungan ini, konten muhtawa ni, kalau dalam istilah YouTube ataupun istilah media sosial ni, orang buat konten kan, konten ini ataupun kandungan ini boleh kita klasifikasikan. Tasnifu ala yumkinu boleh. Tasnif ni kita klasifikasikan, kita kelaskan. Boleh kita kelaskan bahwasanya ia tidak, bahwasanya annahu ghairu mukhassas, tidak dikhususkan lil atfal. Ya, siapa yang buat YouTube tu tahulah. Dia akan tanya soalan, adakah ini yes? Adakah ini konten ini untuk kanak-kanak bawah 7 tahun? Kita akan tandalah yes, it for the kids. Ataupun no, it's not for the kids. Itu konten tu untuk kanak-kanak ke? Kita boleh pastikan. Jadi hazal muhtawa, konten ini yumkinu tasnifu, boleh dikelaskan bahwasanya ia boleh dikelaskan dalam bab ataupun dia boleh dikelaskan yumkinu tasnifu ala annahu, bahwasanya ia tidak dikhususkan, ghairu mukhassas lil atfal, untuk kanak-kanak. Not made for kids. Okey, nampak? Dia duduk selepas anna ni, duduk selepas ala. Ala annahu. Ala anna huwa. Asalnya anna huwa. Huwa mubtada, ghairu ni jadi khabar, ghairu mukhassas. Ghairu jadi khabar. Huwa mubtada, ghairu jadi khabar. Huwa ghairu mukhassas. Jadi bila sambung dengan anna, campur dengan anna, huwa campur dengan anna akan jadi nahu. Kalau samah kalau Ustaz. Mubtada asalnya huwa ghairu mukhassas. Afwan ya Syekh. Annahu ghairu Ya, mukhassasin atau mukhassasin? Mukhassasin. Mukhassasin, sebab mudhafu ilaih. Ayo. Saya silap tulis. Mukhassasin. Silap baris. Buat kalut-kalut, tergesa-gesa tadi. Begitu. Hadzal muhtawa yumkinu tasnifu ala annahu mukhassas lil atfal. Istikhdamat anna. Selepas fi pun boleh. A'taqidu fi. A'taqidu fi. Aku meyakini. A'taqidu fi ni, dia bukannya fi maksud dalam tak. A'taqidu fi maksudnya aku meyakini. Tak ada lah dalam ke atau pada atau di ke, tak ada. Dia memang padanan dia a'taqidu mesti ada fi. A'taqidu fi annallaha ahadun. Boleh juga a'taqidu. Boleh juga a'taqidu annallaha ahadun. Boleh juga kita pakai a'taqidu fi annallah. A'taqidu boleh fi, no? Alamak. Mana fi? A'taqidu fi ni fi. Anna, kita nak percaya apa? Kita percaya apa? Kita yakin apa? Allah wahidun. Allah itu satu. Untuk menyambung antara a'taqidu fi dengan Allahu ahadun, kita perlu menggunakan anna. A'taqidu fi annallaha ahadun. Baik. Sampai sini saja contoh-contoh yang diberikan kuis kita. Kita tengok dalam masa 3 minit. Kuis. Mohon perhatian. Dalam masa 3 minit. 10.26 sekarang. Sehingga 10.29. 10.28. 10.29 dah tak dikira. Sila buat ini. Menggunakan anna. Clue dia menggunakan anna. Ya Allah. Bisurah. Pemenang ni kira macam mana, Ustaz? Ya. Pemenang dia kira macam mana? Yang Pemenang tepat, dia kira yang macam paling mana awal dia? dan paling tepat. Yang paling awal, yang paling tepat, awal kita akan umumkan sebagai pemenang. Tepat dan cepat. Kita tagline cepat dan tepat. Dan tepat. Ataupun
Tepat lagi cepat. Tepat dah. Sarap. Tepat. Sahih. Betul lah. Wasari'. Sahihun wasari'. Ini kita punya plan kita. Okey. Masya Allah. 10.28 lagi. Minit. Kan tak cukup masa. Tak cukup masa, kita tambah lagi 2 minit. 10.30. Kita tengok cepat dan tepat. 10.30. 10.30 masih boleh menjawab. 10.31 habis. Kita nak tutup dah ni. Nak bagi hadiah, kita nak tutup. كون جملة بردانة منتين. Menteri. لكن Perdana Menteri. جميل والله. هذا بالنسبة أن إلى تقرأ الجائحة الخطيرة بالرومية. الخاطرة. حسبته يعني نحن إنجليزي. نترجم الآن. لغتكم نحن جميلة. نترجم. ما شاء الله. لغتكم أجمل. ما شاء الله. Ustaz, أجمل. Belum ada lagi ni. Kamus hadiah kita. Lupa nak beritahu hadiah. Masya Allah. Minggu lepas kalau tak apa yang tak tahu, kita hadiah kita adalah kamus ini dengan pos bernilai RM48. Kamus Al-Muyassar Melayu Arab. Kita nak cari perkataan Perdana Menteri tak tahulah. Cari dalam ni. Kan? Pandemik. Alamak, pandemik pun tak tahu, cari dalam ni. COVID-19 pun tak tahu, cari dalam ni. Mungkin ada. Melawan, ada Arab. Tengok. Boleh cari dalam ni ya. Farhan, ada soalan ke? Hal عندك soal ya Habib Farhan? Ustaz, saya ingin cuba Ustaz. Boleh. Habib Farhan, Okey. Kamu boleh Tafadhal. tulis tak? Oh, mata dah ada jawapan tu. Eh, Okey, Farhan. Boleh. Kalau tak boleh tulis, bercakap je. Okey. Tafadhal. Okey, bismillah. Ya'taqidul wazir bi'anna sanuharibu virusil COVID bin najah. Apa ayat tadi? Ya, مرة ثانية. Ya'taqidu ra'isul wazara'i Rais bi'anna Wuzara sanuharibu Bi'anna بأن سنحارب. bi'annana sanuharibu Sanuharibu virusil COVID Virus bin najah. Virus Al-Covid Binajah. Tak perlu alif lam lah. Binajah. Baik. Ya, taqilur saya turun tulis lah. Muhammad Habib Ya, taqilur. Okey. Allah, masa. Masya Allah. Tapi dah ramai yang jawab ni. Kita tengok satu-satu. Maklumat sekolah. Masa dah habis ya? Allah. 10.31 juga Habib. Tapi Habib tadi dia sebut awal lagi sebenarnya. Kita jumpa satu-satu Ustaz Izan. Ustaz Izan, dia jadi hakim Ustaz. Boleh tengok Ustaz? Yang mana agak-agak yang kita. Okey, sambil-sambil Ustaz Izan tengok tu, Ana nak tunjukkan kamus Muyassar ni. Sekejap. Kita cari perkataan dalam kamus. Kita nak kena budayakan penggunaan kamus ya. Kita nak kena budayakan penggunaan kamus secara optimum. Supaya kamus ini menjadi teman hidup kita. Sama ada kamus Melayu Arab ataupun Arab Melayu.
Pelajar tanpa bahasa, tanpa kamus, seolah petani tidak ada cangkul, tidak ada traktor, tidak ada jentera. Okey, saya tunjuk Perdana Menteri. Tadi kita jumpa cari Perdana Menteri dulu. ايه Macam mana nak حصلت cari على Wan? جوجل. Masya Allah. حصلت الإجابة من جوجل. قل قال يا تأكد رئيس الوزراء ماليزيا بروفيسور دكتور مهاتير محمد الشيخ أن طريقا خاص يواجه الجائحة الخطيرة القاتلة. Masya Allah, Masya Allah. الطويل جملة Rais طويلة. Wuzara Sabiq. ولكن تون مهاتير محمد دكتور مهاتير محمد أسبق السابق أو أسبق رئيس وزراء الأسبق. موت هو؟ الآن لا مش لا هو الآن. لسه ما زال حيا. لم يكن رئيس وزراء الآن. Perdana. معني داري. Okey, nampak tak? Perdana. Kita ada Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Perdana Menteri, Raisul Wuzara. Okey. Kita cari perkataan yang payah-payah sikit. Apa lagi? Yakin Yakin. Aiqana yuqinu ni wasiqa. Aiqana yuqinu. Wasiqa yasiku. Ada B Kalau wasiqa yasiku mesti pakai B. Wasiqa Raisul Wuzara bi annana. Mesti ada bi annana. Bahasanya kita sananjahu akan berjaya fi muharabati atau fi ihtiwai COVID, virus COVID. Okey. Yakin keyakinan. Aiqana wasiqa boleh pakai. Ada yang pakai isim wasiqun. Apa? Ada lagi perkataan yang susah yang lain? Pandemik. Melawan. Lawan tu kita tengok lawan tu Ustaz Wan. Lawan. Lawan. ضد الجائحة. Lawan arah jam. Lawan. Diddu lawan. Lawan musuh adu. Lawan ni bukan fi'il Yang ni musuh ni maksudnya lawan sebagai musuh isim. Berlawan. Tadad lawan. Melawan. Qawa ni. Melawan. Melawan kezaliman. Muqawamah boleh. Nahadha pun boleh. Ada tak perkataan lain yang kamu jumpa? Okey. Ustaz Wan boleh tolong baca tak? Tengok kamu sedang Jawapan Jawapan yang hampir dekat yang awal Nurul Syafiqah. Nurul Syafiqah yang paling awal 10:29 dia tulis Raisul Wuzara Wathaqa tapi dia guna min. Wasiqa. Tadi sepatutnya B. Wafiqun. Dia guna min. Wasiqun dia pakai isim Sepatutnya fa'il. Dia pakai khabar isim fa'il. dia Wasiqun guna min. isim fa'il. Okay. Wafiqun min annana sananjahu fi muharabati waba COVID-19. 19. Itu yang paling awal dan paling dekat lah. Selain daripada akhuna tadi siapa? Yang kedua, ya'taqidu ra'isul wuzara bi annana sanuharibu virus al-COVID binajah. Pandemik ada yang tulis pandemik tak? Jaihah. Kita tengok pandemik apa dia. Robah. Green pandemik. Macam mana nak buat ni? Tak ada. Sekejap. Pandemik. Tak ada ke?
Sorry. Okey. Pandemik dalam bahasa sebab baru. Bahasa Arabnya jaihah nah, jaihah. Corona, kita nak cari corona ataupun COVID. Kalau pandemik wabak tadi Ustaz. Wabak. الجائحة الخطيرة الجائحة Jaihah. Jaihah tu الخطيرة lebih tepat lah. Wabak ni dia macam wabak ni dia macam endemik lah. Dia tak seluas pandemik. Pandemik ni satu dunia. Kalau wabak ni dia tak satu dunia kan. Jadi Wabak benda ni yang sebenarnya sama. penyakit lah. Dia wabak juga. Tapi dia tidak seluas macam pandemik. Pandemik ni lebih luas lah. Dia macam endemik apa lagi? Epidemik apa semua tu lah. Nah, kalau pandemik dia memang yang paling luas tersebar. Merentas negara dan sebagainya. Tak boleh dibendung. Yang tak boleh dibendung ni pandemik. Kalau wabak, banyak lagi wabak yang lain. Wabak dibendung lagi. Kalau pandemik, dibendung dah. Wabak ni umum lagi lah. Ya. Banyaklah COVID. Penyakit Corona 2019. Okey. Penyakit Corona COVID-19, marat virus Corona. COVID-19. Jaihah COVID-19 Toyota ataupun Corona. virus Corona 2019. Boleh? Baik. Ustaz Wan, jadi kita boleh tentu pemenang kot. Kita dah sampai lewat dah sini. Kita cuba umumkan pemenang insya-Allah. Ada dua yang kalau berdasarkan tak nampak yang mana? Ada dua, kalau awal itu itulah Syafiqah tadi ni. Kebanyakannya dah melepasi 10.31 no. Jawapan yang tepat-tepat ni lebih daripada 10.31. Kita tengok yang sebelum tu lah. Ra'is Wuzara wasiqun. Apa tadi Syafiqah? Nur Syafiqah. Wuzara wasiqun min. Ini min lah. Wasiqun annana tak ada bi. Wasiqun min annana sananjah. Boleh ni, min ni boleh guna ni. Betul lah, saya macam tepat juga lah. Ya, bi pun boleh, min pun boleh. Sayyidul Wuzara, okey, Ra'is Wuzara sananjah fi musara'ah. Wasiqun min annana sananjah fi murad wabak. Okey, Hamzah dengan Syafiqah ni macam mana? Siapa lebih tepat? Hamzah. Min annana, kan sama je ni. Wasiqun min annana. Sama lah. Oh, sama dapat kat Syafiqah lah. Tahniah. Boleh ni? Ustaz Wan? Ya, boleh. Ya. Kita tengok yang orang yang selepas tu pun kita tengok jawapan apa. Habibullah tadi ya'taqidu Ra'is Wuzara bi annana sanuharibu virus COVID binajah. Ra'is Wuzara wasiqun bi annana sananjah fi murad wabak. Wabak pun boleh gunalah. Wabak COVID-19. Okey, tepat. Ya'taqidu Ra'is Wuzara annana. Kena annana no, sananjahu. Annana sananjahu linatanafas ni tu bersaing, bukan saing, kita nak linuqawim, untuk kita melawan, nuqawim. Muharabah boleh, linuharib ataupun linuqawim. Okey, Atif Rafiq, Ra'is Wuzara ya'taqidu annana sananjah harbi wabak, harbi memerangi boleh jugalah. Muharabah dengan harbi perang tau. Di harbi peperangan, harbun tu peperangan, kita pakai muharabah, haraba yuharibu memerangi. Kalau harbun itu bukan memerangi, itu perang. Ra'is Wuzara ya'taqidu annana sananjah untuk okey, anna min qabl ila qayyim. Habib Farhan ya'taqidu Ra'is Wuzara bi annana Habib Farhan ya'taqidu Ra'is Wuzara bi annana, letak annana tu, nahnu tu, tanuharibu virus COVID bin najah. Wuzara wasiqu bi annana sananjah fi murad qayyim asyan uhib yakun masyaallah. Ustaz Qayyim, man Ustaz Qayyim hadha waba al-jaihah. Boleh dua-dua. Wabak jaihah. Amirul Hakimi boleh dua-dua ya. Baik, minta kepada pemenang. Tahniah Ustaz Izwan. Minta tahniah kepada Nurul Syafiqah binti Muhammad Asri. Okey, nanti bagi alamat lah, dan juga nama, alamat dan nama telefon. Boleh bagi kepada saya terus ataupun dalam grup, dalam grup lah, bagi kat saya personal insya-Allah.
Nurul Syafiqah. Nanti orang telefon pula dah pandai-pandai sangat ni, orang cari pula jadi buat apa teman hidup orang yang pandai. Isteri cerdik yang solehah, insya-Allah. Amin. Baik. Syukran, ana serahkan انتهينا الحمد لله من موضوع إن وأخواتها. معذرة على التطويل الإطالة عليكم في هذه الورشة في هذه المرة. انتهينا الحمد لله، وأعطي الميكروفون للأستاذ رضوان، فلتفضل مشكور. شكرا جزيلا للفاضل الأستاذ محمد فردوس بن هاد على هذا التقديم على هذه الورشة، ونشكركم أيها الحضور الكرام على حضوركم واستماع ومساهمتكم في إنجاح هذه الورشة، ونهنئ ألف مبروك على لمن نورول للأخت نورول شفيقة binti Muhammad Asri. Tahniah kepada saudara Nurul Syafiqah binti Muhammad Asri kerana malam ni dapat membawa pulang giveaway kita pada malam ni, Kamus Muyassar. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada pihak Kamus Muyassar di atas penajaan kamus pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan pada warsyah-warsyah yang akan datang pun masih lagi memberikan kerjasama dengan kita untuk memberikan giveaway ataupun hadiah kepada peserta-peserta dan pelajar-pelajar sekalian. Dan untuk yang minggu depan kita punya slot kita adalah bersama dengan penyusun kamu biasanya Ustaz Saiful Bahri. Kita bagi masa sepenuhnya kepada dia untuk menerangkan teknik-teknik kamus, penggunaan kamus untuk penggunaan buat ayat dan juga karangan, insya-Allah. Ya, benda yang semakin dilupakan oleh kita sebagai seorang pelajar, macam mana nak guna kamus. Kita hari ni dah tak kenal kamus dah. Kita lebih kenal Google dulu banding dengan kamus. Sedangkan dulu ulama-ulama dulu depa ya'tamid ala al-qamus, al-qawamis. Depa berpegang kepada kamus, tapi kita lebih berpegang kepada handset. Kita dah lupa dah tradisi kamus tu. So kita nak mengembalikan kegemilangan kamus, insya-Allah minggu depan bersama-sama dengan kita penyusun kamus. Bukan senang kita nak jumpa penyusun kamus noh. Jarang-jarang sekali kalau kita nak bandingkan dulu kita duk guna kamus Al-Marbawi. Kita tak jumpa dah Syekh Idris Al-Marbawi, kita tak jumpa dah susuk tubuh sehebat dia. Tapi minggu depan insya-Allah kita berpeluang sendiri untuk bertemu, bertatap, menadah tangan daripada Al-Fadil sahib Kamus Al-Muyassar, Ustaz Saiful Bahri, sama-sama dengan kita, insya-Allah. So boleh ajak kawan-kawan untuk sama-sama pada waktu dan masa yang sama hari Isnin malam 9 malam di Warsyah Insya Al-Arabi. Wa nastaudi'ukumullah fi ri'ayatihi wa amnih. Ustaz, lagi sekali Ustaz ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Had di atas perkongsian yang sangat detail, yang sangat bermanfaat buat kita sebagai seorang pelajar. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang mengikuti program kita pada malam ini. Mudah-mudahan di sana ada manfaat, mudah-mudahan di sana ada curahan-curahan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala buat kita pada malam ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Syukran jazilan Ustaz. Afwan. Jazakumullah khairan. Najah dah sampai ke kamus?
Insyaallah. Narakum ya Ustaz Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.